ومشايخنا خصوصا إلى هذا الناس الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. Malam kita baca istighfar jap. Ilahi anta maksudi waradaka matlubi. Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya. اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي. 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 Alhamdulillah. Syukur dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun tak dapat banyak macam orang lain. Mudah-mudahan yang sedikit ini dinilai, dilihat, ditengok, diterima dan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Dan bagi taubat itu, maka taubat iaitu permulaan jalan. Kat situ 27 baris yang kedua daripada atas. Maka taubat
iaitu permulaan jalan bagi sekalian orang yang salikin dan menambah kebajikan dan menaikkan akan darajah bagi sekalian yang arifin. Jadi taubat ini permulaan jalan orang yang nak berjalan kepada Allah, orang yang nak dekat dengan Allah. Kemudian taubat ini dengan jalan bertaubat maka menambahkan akan kebajikan. Kenapa menambahkan akan kebajikan? Sebab taubat ini menghalang daripada nur. Taubat ini menghalang daripada menerimanya nur. Sebab itu kata ulama dalam kitab Minhajul Abidin, dalam Sirajul Talibin, benda ni Abi dah sebut dah dulu, iaitu tanda taubat itu diterima Allah. Tanda taubat itu diterima Allah, satu, diberikan kefahaman tentang hukum hakam agama. Yang pertama. Yang keduanya, iaitu dibuka akan segala pintu kebaikan padanya, makna ditambahkan kebaikan. Baik itu taubat ini, apabila dosa ini terlalu banyak, maka dia menghalang akan terbukanya pintu kebaikan. Maksud menghalang terbukanya apa? Menghalang anugerah, menerima anugerah kebaikan. Sebab dosa ni banyak. Dan yang ketiga, kata ulama, iaitu dianugerahkan manis di dalam melakukan ibadat. Maksud manis ni apa? Iaitu keseronokan. Keseronokan dalam melakukan ibadat. Sebab itu taubat ini adalah permulaan jalan. Dan taubat ini juga menambah kebaikan. Dan taubat ini mengangkat darajah pada orang-orang yang arifin. Tempatnya makin dinaikkan oleh Allah. Makin dia bersih, makin diangkat, dimuliakan oleh Allah. Makin dia bersih, makin dia diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin dia bersih, makin dia disayangi oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu kasih pada orang yang bertaubat. Maknanya orang yang bertaubat ini orang yang rujuk kepada Allah. Dia buat salah, tapi dia kembali kepada Allah dan dia sedar tu satu kesalahan. Dan semalam kita dah jelaskan, musannif dah jelaskan tentang syara'id taubat itu sendiri. Jadi apabila seorang ini melakukan dosa lalu dia mengikut syarat an-nadmu, menyesal, kemudian meninggalkan dosa, kemudian wa azmu ni azam untuk tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Itu kalau dosanya antara dia dengan Allah. Kemudian jika dosanya antara makhluk Allah, lalu dia mengembali hak yang dizaliminya dan dianiayanya. Jadi masalah yang timbul apa dia? Jika orang yang kita aniaya dan kita zalimi tadi tak jumpa, tatkala itu maka ulama menyatakan, khususnya Imam Ghazali rahimahullahu taala, berbuatlah baik dan memohon kepada Allah agar kesilapan kita yang dulu yang berkait dengan makhluk yang kita zalimi dulu diampunkan oleh Allah. Ada juga yang disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, contohnya begini. Jika kita berhutang kepada seseorang pada zaman kita dulu, lalu kita mencari orang tersebut dan warisnya tak jumpa, maka kata ulama, Imam Ghazali sebutnya dalam Surah Salikin tak silap lagi, maka jumlah yang kita hutang tadi ni kita sedekahkan sebagai jariah bagi orang yang kita berhutang. Mudah-mudahan, ini kata Imam Ghazali, jalannya mudah-mudahan dengan perkara yang sedemikian dapat mengkifarahkan, sebab kata Imam Ghazali, jalan ini tak boleh mengkifarahkan, tak boleh.
Tapi mudah-mudahan, maknanya kita berharap. Kita cari waris tak jumpa, kita cari orang yang kita zalimi tak jumpa, maka jumlah yang kita zalim ni tadi, lalu kita jadikan sebagai wakaf jariah dan kita niatkan kepada orang yang kita hutang. Jadi Imam Ghazali kata mudah-mudahan, ini dia katakan, apa yang kita buat ni tadi, maka besok diredai oleh orang yang kita zalim. Tapi bila ada orang yang berkata jalan macam tu tak boleh menyelesaikan, betul. Tapi ini yang dikatakan wa narju ilallah, kami berharap kepada Allah. Berharap, dah tak ada jalan dah, maka rahmat Allah itu mendahului akan kemurkaannya. Ini yang dikatakan rahmah. Sebab kita tak tahu. Baik. Dan bagi taubat itu dua faedah. Taubat ni ada dua faedah. Pertama, mengkifarah segala dosanya. Allah ampunkan, Allah hapuskan segala dosanya. Sabda Nabi SAW, at-taibu minan dhambi kaman la zambala. Bermula mereka yang taubat daripada dosa, iaitu seperti mereka yang tiada dosa baginya. Maka mudah-mudahan bila kita bertaubat, kita azam, kita menyesal dan kita tinggalkan perkara-perkara yang Allah tidak redha, lalu Allah kifarahkan dosa-dosa kita dulu. Sebab itu kita nak balik dalam keadaan bersih. Kenapa bila seorang yang mati, mayat ni tadi wajib dimandikan? Jika jasadnya juga nak dipulangkan dalam keadaan yang bersih, apatah lagi roh yang nak balik kepada Allah, kita minta juga berharap supaya roh kita balik menemui Allah dalam keadaan yang bersih. Sebab itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Apa ayat dia? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu, yakni yaumul akhirah, la yanfa', tidak ada manfaat sedikit pun, mal iaitu harta, wala banun, dan juga anak pinak, makhluk ni tidak ada manfaat dekat sana. Tapi Allah sebut macam mana? Illa, istisna itu, illa man atallaha biqalbin salim, siapa yang balik bertemu dengan Allah, datang jumpa Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang tenang, hati yang tidak ada gundah gulana. Inilah yang kita harapkan saat kepulangan kita, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, faedah daripada taubat, mendapat darjat yang mulia hingga jadi ia kekasih Allah. Firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Bila orang ni bersih, Allah sayang. Sebab itu budak-budak yang belum akil baligh ini adalah kekasih Allah. Sebab apa? Sebab mereka bersih. Betul, bila kita banyak dosa, orang yang banyak dosa ini tidak dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu habis selalu ajak kamu semua berfikir. Bila kita tengok budak-budak yang bersih, yang belum akil baligh, mereka semua dalam kegembiraan. Sebab itu kata ulama, zaman-zaman budak-budak ni dipanggil zaman tala'ub, zaman-zaman bermain, dalam keadaan zaman keseronokan, zaman bersukaria. Kita dah tak boleh suka dah bang. Tak zaman kita. Sebab apa? Mereka ni zaman bersukaria. Sebab mereka orang bersih, kekasih-kekasih Allah. Sebab itu di dalam jannah Allah, di dalam syurga Allah, tidak ada ruang untuk orang yang bersedih. Yang semua seronok aja. Makanan mereka disediakan. Nampak? Kita nak kena cari. Kita nak kena cari. Nak beli baju nak kena cari. Nak makan nak kena cari.
Tetapi orang-orang yang bersih ini tadi dikurniakan kepada mereka. Contoh budak-budak, bajunya, pakaiannya disiapkan, makanannya mengikut keperluan mereka. Ikut keperluan. Oh, anak saya tak boleh makan ni, anak saya boleh makan ni. Nampak? Special. Keperluannya, masa mainnya, masa tidurnya. Betul, budak-budak ini tidurnya lebih daripada ayahnya. Sampai 12 jam disarankan. Jadi mereka ni dalam keadaan yang gembira. Gembira. Nampak? Sebab itu apabila mereka menangis, cepat orang yang mengasihinya akan datang bertanya kepadanya, kenapa, siapa buat, masalah apa. Kita kalau nangis, lagi pula Azim kalau nangis, siapa tak nak tanya. Nangis orang, siapa tak tanya, apa Zim, tak ada tanya tak. Sebab apabila ini perumpamaan yang Allah berikan kepada kita supaya kita ni melihat, inilah kehidupan kekasih-kekasihku, inilah kehidupan orang yang aku sayang. Sebab itu apabila kita mula membersihkan diri ketika itu, kita mula disayangi oleh Allah. Apabila kita disayangi oleh Allah pada ketika itu, bukan langsung tak diuji. Macam budak-budak, dia tetap jatuh naik basikal, bukan kata dia luka, tetapi jatuh dia, luka dia, cepat mak ayah dia datang. Ini yang dikatakan kekasih Allah, maka hajatnya cepat dikabulkan oleh Allah, sentiasa dalam pemeliharaan Allah. Baik itu bila anak-anak ni main, orang tu akan tengok, kuati dia buat apa, takut dia jatuh dan sebagainya. Sentiasa dalam pandangan orang yang mengasihinya. Ini kalau anak. Sebab itu kekasih Allah, nak bagi misal, kekasih-kekasih Allah ini sentiasa dalam pandangan Allah. Sebab mereka ini dipanggil mahfuzun. Mahfuz ini dalam pemeliharaan Allah. Keperluannya, rezekinya, kehendaknya dicukupkan oleh Allah, seperti mana seorang kanak-kanak yang kecil. Kerana kanak-kanak yang kecil ini adalah kekasih Allah. Mereka tenang. Baik. Ini yang supaya kita ambil perumpamaan ini, bahawasanya Allah Ta'ala iaitu kasih ia akan sekalian orang yang banyak taubat daripada dosanya, dan kasih ia akan sekalian orang yang bersuci daripada segala uyub dan najis. Mana orang bersihkan diri daripada segala aib, keburukan. Maka sebab itu Masya Allah, pada ketika itu, ini yang hadisnya habis keulang-ulang benda ni, tentang hadis orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang yang baik. Apa kata Nabi? Wabassarahu uyubahu. Dia sentiasa melihat aibnya, sentiasa membersihkan keburukannya. Yang ni aku tak betul, yang ni aku tak tepat, lalu aku mengislahkan diriku. Ini istilahkan mengislah, membaikkan diriku. Mana sebut kata mengislah yang tadi, dia bermujahadah untuk menjadi orang yang baik. Ketika dalam keadaan dia mujahadah untuk jadi orang yang baik, ketika itulah datangnya anugerah Allah. Ketika itu datang anugerah ni. Rasa takut, diberikan rasa takut. Kalau aku buat salah, aku rasa takut. Rasa aku kena bersyukur dengan Allah. Dulu perasaan ni tak sampai. Perasaan ni dulu tak ada. Tetapi setelah kita mula bersihkan diri, bersih, maka kita dianugerahkan akan perasaan-perasaan ini. Perasaan khauf, perasaan syukrun, perasaan ini.
Perasaan inilah yang Abi selalu cakap dengan kamu semua. Jika anugerah ini boleh ditukar dengan harta benda dunia, nescaya tidak seorang pun yang akan menukarnya dengan nilai harta dunia. Ya. Rasa khauf, rasa syukur, rasa tenang. Allah bagi kita rasa tenang. Tiba-tiba datang satu orang jumpa kita. Ya, bang, saya nak beli tenang abang boleh tak dengan nilai 1 bilion? Ya. Kita takkan jual. Kenapa? Orang yang mempunyai 1 bilion dia tak tenang. Kalau dia tenang, dia takkan membeli ketenangan kita. Walaupun kita yang tidak ada harta yang banyak, tetapi Allah memberikan ketenangan. Macam mana nak beroleh anugerah ni tadi? Kena jadi orang yang bersih, seperti mana tenangnya seorang kanak-kanak. Tenang. Beta Abi suka tengok budak-budak. Sebab apa? Ketika dia takut, dia cari cara. Ini yang Abi selalu pesan tentang apa yang disebut oleh Allah, apa yang kita lihat. Perumpamaan ini mengajar tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam surah Sajadah yang kita baca setiap pagi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman, dia akan renggangkan tubuh badan dia daripada madaji', daripada tempat tidurnya. Apa dia buat? Yad'una rabbahum, dia akan bermunajat dengan Allah. Hal keadaan khaufan, takut dia dengan Allah. Wa tama'an, tamak dia dengan rahmat Allah. Ini sifat orang yang beriman. Orang yang hatinya sejahtera. Sebab itu dikaitkan ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Iaitu apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai diri yang tenang, bila dia dah sejahtera, dia tak tersangkut dengan mal dan banun ni tadi. Dia dah tenang, tak ada perkara yang sangkut. Dengan harta dia tak sangkut, dengan banun, dengan makhluk ni dia tak ada sangkut. Ketika itu sejahtera hati dia. Dibalik dengan Allah, orang ni tenang. Apa faedah orang tenang ni tadi? Irji'i ila rabbik, kembalilah kepada Tuhan. Radiyatan mardi, Allah redha, kita redha, Allah redha. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hamba-hambaku. Besok dekat akhirat, kuliah kita semalam, semua orang besok di padang mahsyar bertelanjang, tetapi hamba Allah tidak akan bertelanjang. Fadkhuli fi ibadi, ditiupkan balik roh kepada jasad yang baru, lalu diberikan pakaian yang cantik-cantik, dan mendapat salam daripada malaikat, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kemudian apa kata Allah? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli masuk dalam syurga. Sebab orang tenang ni tak ada pendakwaan, tak ada. Sebab itu di kalangan orang yang bertakwa ini ada satu kelompok besok di padang mahsyar, mereka orang yang terawal tunggu di pintu syurga Allah, tapi tak boleh masuk. Tunggu dekat pintu syurga, dia orang dah tunggu dah. Lalu malaikat bertanya, siapakah kalian? Kami di kalangan umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu duduk sini? Orang lain semua kena hisap dekat padang mahsyar.
Mereka kata apa? Kami di kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Rupanya orang yang bertakwa ini bighairi hisab. Tapi tak boleh masuk syurga. Sebab Sayyidina Rasul tak masuk syurga. Orang yang pertama yang masuk syurga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tak boleh masuk lagi. Sebab itu diwasiatkan kepada kita takwa. Kenapa? So kita dapat husnul khatimah, dekat kubur senang, padang mahsyar bighairihi. Tapi nak jadi takut susah. Maknanya kesimpulan daripada perkara ini, berusahalah menjadi insan yang baik. Sebab Habis selalu sebut benda sama. Dunia ni tak lama. Ada orang 70 tahun, ada orang 60 tahun, ada orang 40 tahun. Tapi di akhirat khalidina fiha abada. Kaya dalam dunia 60 tahun. Kaya dalam dunia 70 tahun, 80 tahun. Tetapi di akhirat jika kaya kita khalidina fiha abada. Dia macam tu. Sekejap aja. Kehidupan dalam dunia ni ada waktunya. Dan ada pun makna khauf, habis taubat. Dan ada pun makna khauf, maka iaitu ibarat daripada kecut hati dan gentar segala anggota daripada melihat akan luas perintahan Allah. Tengok luasnya pemerintahan Allah dan kuasanya. Hati kita jadi kecut dengan Allah. Tapi manusia ni suka bersikap lalai. Bila didatangkan satu-satu peristiwa, kadang-kadang itu pun mereka tak mau balik kepada Allah. Tengok Indonesia kan, lepas gempa bumi datang, baru ni datang taufan, habis tak tahulah benda tu cerita lama ke apa, tapi kan kita habis cakap kita Malaysia ni beruntung, banyak benda yang tak ada di negara lain, ada di negara lain, tak ada di negara kita. Habis-habis kuat banjir. Lepas tu bila kita ni terlalu jadi galit, jadi lalai, jadi lalai. Baik itu peringatan ini menunjukkan tentang kuasa Allah dan menunjukkan tentang kebesaran Allah. Tu Nabi cakap macam COVID-19, tak siapa mampu lawan. Walaupun negara kuasa-kuasa besar sekalipun, habis. Orang kuat tak mampu lawan. Tok Guru Silat tak mampu lawan, datang COVID. Positif, kena kuarantin. Habis Tok Guru Silat. Kata kuat. Ini yang Allah nak tunjuk dengan kita. Tak ada siapa boleh lawan Allah. Tak ada siapa boleh lawan Allah. Dan Allah perintahkan atas kita buat baik, tinggal benda jahat. Benda yang aku suruh buat, benda yang aku suka dan aku sayang kau buat. Benda yang aku benci dan aku tak suka jangan buat. Kemudian perkara itu juga dia berkait dengan dua perkara. Satu, benda yang aku suruh, aku sayang, aku suka, yang berhubung dengan aku, dipanggil hablum minallah. Yang kedua, benda yang aku suka, aku sayang, aku kasih, perkara yang aku sayang, yang berhubung dengan makhluk aku, iaitu hablum minan nas. Dua ni kita selesaikan. Hablum minallah, hablum minan nas. Jangan tinggalkan salah satu daripada dua perkara. Kuat hablum minallah, tetapi hablum minan nas kita rosak, tak pakai hablum minallah. Hablum minan nas kuat, tetapi rosak hablum minallah.
Dengan orang kita jaga, tapi solat, puasa, zakat, haji dan sebagainya kita tak jaga. Kita jaga solat, itu, ini dan sebagainya, umrah setiap tahun, tetapi hubungan kita dengan manusia rosak, pun menghapuskan, menghilangkan hablum minal. Jadi kita jaga sedaya mana mungkin. Ya. Maknanya bukan langsung tak jatuh. Kita bukan wali Allah, bukan kekasih Allah. Jadi kita tetap jatuh. Bila kita jatuh, ketika itu kita cepat balik dan sedar. Ya, sedar, aku dah buat salah. Ya, lalu kita balik kepada kehendak Allah yang asal, iaitu perkara yang diradai oleh Allah. Tak usahlah. Kan senang kan benda ni? Senang ya. Kan? Dan ketinggiannya Allah dan kebesarannya Allah, atau berubah segala tabiat anggota engkau. Kita ada tangan, tiba-tiba tangan tak boleh angkat sebab stroke. Ketika itu kita mula rasa, ya Allah, hebatnya engkau. Walaupun aku ada kedua belah tangan, tetapi engkau telah hilangkan akan nikmat tangan tersebut. Itu sebab itu, bila kita nampak perkara-perkara ni, kita jadi takut dengan Allah. Allah boleh hilangkan nikmat, segala anugerah atas kita, tangan, kaki, telinga, mata. Habis nak kongsi satu benda. Ada satu hamba Allah, dan dia selalu ikut kuliah-kuliah Habib di utara, di Kedah Penang. Orang ni muda lagi. Satu hari apabila dia buat rawatan telinga, dan telinganya jadi pekak, kedua-dua telinganya tak dengar. Dan bulan lepas dia mesej dengan Nabi. Dia kata, "Pak Ustaz, semasa saya solat Zuhur, sujud yang kedua, yang terakhir," dia kata, sujud yang terakhir, tak silap Nabi dah lupa mesej dia. Sujud yang terakhir, dia bangun, tiba-tiba telinga dia yang di sebelah kiri, tak silap, terus baik seperti semula jadi, macam tak ada sakit, walahan telinganya kedua-duanya tak dengar. Nampak? Kalau ikut segi akal tak munasah, tetapi yang bersifat dengan darun, yang memberi mudarat, iaitu yang bersifat dengan nafi'un, yang memberi manfaat juga Allah boleh buat. Pada kita mustahil. Pada kita mustahil. Bangun daripada sujud yang terakhir, bangun-bangun dia boleh dengar. Ini yang kata kebesaran Allah. Apabila benda, sebab Tabi kata, tak semesti orang yang ada tangan, dia lalu dia bongkak dan sombong dengan kudrahnya, Allah boleh hilangkan nikmat tangan, dia bagi stroke dia. Asbab ini kita tak tahu. Tiba-tiba lemah tangan, lemah aja tangan. Macam juga orang yang kena Bell palsy ni. Orang yang kena Bell palsy ni tadi bangun daripada tidur. Pengalaman orang yang kena Bell palsy ni bangun daripada tidur, terus mulutnya dan matanya makin lama makin ditarik daripada urat muka ni tadi. Sebab itu Abi nak sebut, apabila seseorang ini semakin rasa khauf dengan Allah, kerana rasa takut, aku ni dalam pemerintahan Allah, dalam tadbir Allah, Allah boleh buat apa yang Allah nak padaku. Tetapi apabila harapan kita dengan Allah terlalu tinggi, harapan kita, itu harapan, tetapi saya sebut, betul ulama dia sebut dalam kitab Penawar Bagi Hati,
Khauf dengan roja, kedua-duanya kena seiring. Khauf, takut dengan harap. Dua-dua kena seiring. Takut dan dia berharap akan rahmat Allah. Jangan takut aja, tapi tidak ada harapan. Betul, takut dan harap. Ni jangan tinggal. Ni dua adik-beradik ni. Dua adik-beradik. Takut, harap. Betul. Apabila kita lupa siapa yang memegang kita, itu yang kadang-kadang kita bongkar, kita sombong dan kita lupa diri kita siapa. Dan lemah ia dan kecut hatinya, khauf ini, dan gementar ia pada ketika ingat ia akan hebat Allah Ta'ala. Bila diingat hebat Allah, tapi bila tak ingat tak kecut balik. Lepas itu kena mengekalkan rasa ingat akan kehebatan Allah. Kena kekalkan rasa tu. Macam mana nak kekalkan rasa tu? Mengekalkan pandang. Ini kata mengekalkan musyahadah pada bab awalnya tadi. Bila kita kekal memandang, ketika itu dapat mengekalkan ingat. Bila kita kekal ingat, ketika itu kekal rasa. Tapi bila tak pandang, tak boleh ingat. Tak ingat, tak boleh rasa. Jadi sebab itu takut jadi bertempat, takut jadi bermasa, dan gementar ia pada ketika ingat ia akan hebat Allah Ta'ala dan murkanya dan seksanya. Bila ingat dia rasa. Mereka Nabi kata kena kekalkan ingat. Sebab nak dapat kekal ingat ni pun anugerah. Lepas tu kena minta dengan Allah. Minta. Alah, kita ni siapa pun. Habis-habis tak ada benda lah. Tak payah. Dan firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun mereka yang takut ia akan Tuhannya dan menegah ia akan nafsunya daripada cenderung kepada barang yang disukai akan dia, Allah, maka bahawasanya syurga iaitu tempat berkekalannya. Orang yang takutkan Allah, kemudian orang yang tahan nafsunya daripada kesukaan nafsu, apa Allah janjikan? Apa dia? Yang pertama jannah Allah. Dan Allah janjikan kepada dia syurga iaitu tempat berkekalannya. Allah. Sebab itu orang takutkan Allah. Tetapi kata syurga ni tempat orang-orang tenang. Tempat orang tenang. Tetapi selalu sebut, carilah sifat-sifat ahli syurga di dalam dunia. Apa sifat ahli syurga? Berkasih sayang. Ustaz, dalam syurga, ahli-ahli syurga ni dia bertegur siapa tau? Kita jumpa, Assalamualaikum. Kita jumpa tu. Macam tu. Berbeza dengan ahli neraka. Ahli neraka ni dia akan menindas satu sama lain untuk lepas daripada neraka. Dia akan pijak-pijak pun nak keluar. Tapi selalu sebut, berusahalah untuk mendapat sifat-sifat ahli syurga. Ketenangan, kasih sayang. Ini di antara ausaf dia.
Dan adapun habis bab khauf. Dan adapun raja, artinya harap. Ya. Maka iaitu ibarat daripada tuntut hasil sesuatu yang disukai dan lagi kepujian pada syarak daripada Allah Ta'ala sebagai tuntut yang berkekalan ia, atau tuntut ia daripada dijauhkan akan dia sesuatu yang dibenci akan dia. Ini harap. Ya. Harap ini apa dia? Dia menuntut akan sesuatu yang dikasihi oleh Allah, ataupun dia menuntut jauh barang yang tak disukai oleh Allah. Dia harap, ya Allah, bagilah aku husnul khatimah. Ya Allah, jauhkan aku daripada su'ul khatimah. Jadi benda dia ni, ya Allah, jadilah aku orang baik. Ya Allah, jauhkan aku daripada jadi orang jahat, perkara yang kau tak suka, perkara yang kau tak sayang. Jadi harapan itu jadi tinggi. Ya Allah, bila kita bulat penyerahan kita dengan Allah, ketika itu kita akan rasa satu ketenangan yang kita tak pernah rasa dalam kehidupan ini. Ketenangan. Dia Abi kata, kita hidup macam budak-budak. Tenang, seronok, time tidur-tidur, time makan-makan, tak gaduh itu, tak gaduh ini. Allah, seronoknya apabila kita hidup ini dalam keadaan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa harap ia akan bertemu dengan Tuhannya, maka hendaklah beramal ia akan amal yang saleh. Siapa nak bertemu dengan Allah, buat amal saleh. Bertemu dengan Allah, kenapa nak buat amal saleh? Iaitu bertemu dalam keadaan yang baik. Tapi syarat, wala yusyrik. Dan buat amal saleh padahal tidak sekutu ia dengan ibadatnya akan Tuhan itu akan seseorang yang lain daripadanya. Buat ikhlas kerana Allah. Buat satu amal saleh ikhlas. Jangan buat kerana selain Allah, kerana orang, kerana jumlah dunia yang tak seberapa ni, yang sedikit ini. Itu yang Nabi selalu pesan. Dunia ini ibarat anjing. Lagi kita kejar, dia akan lari sekuat-kuatnya dan kita akan penat. Maka hidup dalam kepenatan mengejar dunia yang tak pernah berhenti berlari. Tetapi apabila kita berhenti daripada mengejar akan seekor anjing, maka anjing ni kita pula lari daripada anjing. Anjing ini akan kejar kita sampai kita penat pula nak lari. Nampak tak? Penat dikejar, bukan penat mana kita penat nak menerima dunia itu. Dulu kita cari, kita kejar. Bila kita lari, ketika itu ruang banyak kita dengan Allah. Buat urusan dunia. Siapa suruh tinggalkan dunia? Tak ada siapa suruh tinggalkan dunia, dan Allah pun tak perintahkan kita tinggalkan dunia. Allah suruh kita ambil, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kata Allah, wabtaghu min fadlillah, ambil. Tapi Allah pesan, wadhkurullaha katsira.
Kamu ingatlah Allah banyak-banyak. Jangan kamu lupa Allah. Ingat Allah ni macam mana? Kau dah ambil nikmat Allah, kita dah ambil nikmat Allah. Ingat Allah. Maksud ingat Allah macam mana? Kalau nikmat yang ada pada engkau banyak, kau jangan lupa orang. Kau jangan lupa orang. Jangan masuk poket semua. Ingat orang kanan kamu, ingat orang kiri kamu, ingat orang di depan kamu, ingat orang di belakang kamu. Kan ini sifat orang beriman. Dan benda ni cukup payah. Sebab itu ayat jihad dimulakan dengan apa? Diri ke harta? Pero jihad. Selalu berjihadlah pada jalan Allah dengan, selalunya dimulakan dengan wajahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalau kita boleh lepaskan benda ni, kita boleh lepaskan, maka diri kita juga boleh kita pertaruhkan, berikan kepada Allah. Itu yang Nabi kata, ambil fantasyiru, ni perintah Allah. Wabtaru, ini pun perintah wabtaru ni fi'il apa awal? Ibtaru. Amar kan? Amar jamak kan? Perintah. Ambil kata Allah. Maknanya yang kerja, yang berniaga, yang berusaha untuk cari rezeki, buat. Tetapi Allah pesan, jangan kamu lupa Allah. Kenapa? Sebab ada ayat lain pula. Ada apa dia ayat dari Rifki, innamal hayat innama ke? Innad dunya apa? Ad-dunya mata'ul ghurur. Dia innamad dunya ke apa? Pak Lang pun lupalah. Tapi ayat dia apa? Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia ni sifat dia tipu dah. Takut bila kita tertipu. Jadi kita jadi lalai. Itu yang kita kejar anjing tadi. Kejar. Umur dah 50 tahun. Tak? Kejar. Aku dah tua. Nak tak? Kita habiskan masa-masa tu. Tapi bila wazkurullaha katsira, kita cari dunia, ingat Allah. Kita habis sebut bulan Rejab, cari dunia, tapi habis kita istighfar Rejab, habis kita istighfar Rejab dalam kita cari dunia. Ni kata insan yang hebat. Insan yang hebat, Dan adapun az-zuhdu, maka iaitu ibarat zuhud pula. Ini sifat mahmudah semua ni. Maka iaitu ibarat daripada meninggalkan akan dunia, melainkan kadar yang tiada dapat tiada daripadanya. Inilah pada yang sekurang-kurang pangkat zahid. Adapun bagi yang setinggi-tinggi pangkatnya, maka iaitu yang meninggalkan akan barang yang lain daripada Allah. Ini pangkat yang tinggi. Barang yang tak bersangkut paut dengan Allah lalu ditinggalkan. Maka tiap-tiap dunia yang tak bawa dia kepada Allah lalu dia tinggalkan. Dunia yang tak bawa dia kepada Allah, dia tinggalkan. Maknanya sebagian ulama mengisahkan tentang zuhud ni tadi, iaitu yang wajibnya meninggalkan tiap-tiap dunia yang haram. Apa dunia yang haram dia tinggalkan. Yang haram, harta yang haram,
pakaian yang haram, tingkah laku yang haram, urusan kerja yang haram dia tinggalkan. Ini makna zuhud. Bukan senang nak tinggalkan benda-benda macam tu. Lepas itu kita sentiasa mohon hidayah kan ini dalam Fatihah Allah ajar, mintalah hidayah Allah. Kan ada ayat kan dalam Fatihah, apa ayat minta hidayah? Nodi dalam Fatihah. Kan Allah didik kita dalam semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah. Tapi kita tak nampak. Dan Fatihah ini menjadi rukun dalam salat. Minta petunjuk, nak buat apa minta petunjuk, nak buat ini minta petunjuk, nak ni buat semua kena minta petunjuk Allah. Kenapa perlu minta petunjuk Allah? Sebab kita nak duduk pada jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang betul, jalan orang yang telah beri nikmat. Macam sahabat-sahabat, ada harta, diberi nikmat, harta iman dan juga harta. Seperti mana Abdurrahman bin Auf, tidak lupa Allah. Ilmu itu semuanya dalam petunjuk Allah. Seronok kalau dalam petunjuk Allah, semua nak buat dalam petunjuk Allah. Daripada bil kuliah, bil kuliah ni semua benda. Ni makam tinggi, kita tak mampu macam ni. Artinya pada zahir dan batinnya, dan setengah daripada maknanya iaitu meninggalkan akan tamak. Ni mana zuhud juga. Tamak apa dia? Barang yang dalam tangan manusia. Zuhud. Tamak pada barang yang pada tangan manusia apa dia? Tengok orang ni ada, kita pun macam kan? Itu pernah tak Abi baca satu hadis, apa kata Nabi SAW, berputus asalah dengan apa yang ada pada tangan manusia. Jangan harap dengan orang. Jangan tengok ni nak, tengok tu nak, tengok orang ni nak, kemudian harap pula apa yang ada pada tangan orang. Kalau dibagi aku kan best. Itu Nabi kata, berputus asalah apa yang ada pada tangan manusia. Lepas tu berharap apa yang ada pada tangan Allah, bukan pada tangan sini. Salah. Itu apa yang ada pada pembendaharaan Allah. Itu jagalah. Itu jaga sekarang ni, fitnah banyak, ilmu sesat banyak. Baik, Nabi rasa cukup kot, sampai sini. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wala jap, kita tengok jap. Kita sampai sini. Wala tamuddanna 'ainuka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Ni sampai sini. Tak lama ni, mana dalam 15 hari lagi, 2 minggu kita habis insya-Allah. 2 minggu lagi habis. Lebih kurang dalam 15 muka surat lagi. InsyaAllah dalam 2 minggu lagi kitab kita habis insyaAllah. PKP pun sambung 2 minggu lagi sampai Mac. Alhamdulillah. Sampai 4 Mac. Alhamdulillah. Kenapa Abi kata Alhamdulillah? Sebab kita tak tahu apa yang ada dalam ilmu Allah. Tak tahu apa yang ada di situ.
Apa kebaikan yang Allah nak bagi kat kita? Ya tak? Tak tahu. Sebab Allah sebut macam tu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, barang yang telah engkau ciptakan, yang kau jadikan, tak ada satu pun yang tak betul. Semuanya betul. Semuanya perkara Hari apa yang kita tengok, ya, apa yang kita lihat, tak tahu lah. Ya, kita nampak baik, ya? Sebab sentiasa bersangka baik dengan Allah. Kita sentiasa bersangka baik dengan Allah. Ya, itu tadi ada orang tanya dengan Nabi, dia kata, Ustaz, saya dah 4 bulan tak kerja, tapi Alhamdulillah lah, kata dia. Sebab dia buat perniagaan yang bersangkut paut dengan ada sektor yang tutup. Jadi saya 4 bulan dah tak ada bisnes, tapi Alhamdulillah Ustaz, boleh makan lagi, boleh. Habis cakap dengan dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menzalimi hamba, melainkan hamba itu menzalimi dirinya sendiri. Allah tak pernah zalim kita. Allah tak pernah zalim. Kita yang zalim diri kita sendiri sebenarnya. Walaupun kita dapat satu jumlah yang banyak, tapi Allah tak pernah bagi kita rasa cukup. Tak pernah rasa cukup. Dan itu juga bila kita dapat mencari rezeki dan kita dapat banyak, tetapi banyak yang kita dapat itu tak menjadikan kita cukup, maka itu bukan namanya satu rahmat. Allah uji 4 bulan. Tapi dapat, boleh makan, ada anak dan isinya, masih boleh lagi. Allah tak pernah zalim nak kita. Dan apa yang Allah berikan kepada kita supaya kita dapat balik kepada Allah. Balik kepada Allah. Supaya balik dengan Allah. Bila kita dapat balik dengan Allah, kembali dengan Allah, ketika itu kita duduk pada tempat yang betul. Kenapa awak kata tempat yang betul? Seorang hamba, dia buatlah apa pun sekalipun, dia tidak boleh meninggalkan Allah. Kerana apa? Kerana dia di dalam tadbir Allah. Rezeki yang dia dapat dulu, sekarang juga dari Allah. Cuma apa perbezaan? Pada orang mukmin bukan dilihat pada jumlahnya. Pada orang mukmin dilihat pada kecukupannya. Ini orang mukmin. Pada cukupnya. Cukupnya apa? Kau nak makan ada, tak ada baju, nak beli baju ada, nak balik kampung ada, nak bagi mak ayah ada. Cukup ketika saat kita memerlukan. Ini orang mukmin. Ini yang dikatakan rizqun, rezeki yang barakah. Bukan banyak. Bukan banyak tapi tak cukup. Kita tak nak banyak tapi tak cukup. Kita nak dicukupkan oleh Allah. Inilah sifat mahmudah. Asal ada kot masuk, yakni qanaatun, rasa cukup. Apa yang kita dapat rasa cukup.
Apa itu Allah tunjukkan kepada kita kebesarannya supaya kita boleh buka mata hati kita melihat akan Allah. Baik, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma ij'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarraquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, kami mohon kepada Engkau ya Allah, pimpinlah kami dalam kehidupan kami, mudahkan urusan kami dunia dan di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, jika kami salah dan kami silap, perbetulkanlah ya Allah, jangan Kau biarkan kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah setiap ilmu, setiap majlis pengajian kami menjadikan satu ilmu untuk kami hampir kepada Engkau ya Allah. Jadikan asbab untuk kami dapat lagi mengenal Engkau ya Allah. Jadi asbab untuk kami semakin takut kepada Engkau ya Allah. Jadi asbab untuk kami semakin kasih kepada Engkau ya Allah. Jadi asbab untuk kami semakin redha dengan segala ketentuan Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika kami orang jahat, maka Kau baikkan kami ya Allah. Ya Allah, jika akhlak kami tidak baik dan tidak bagus, Kau baikkan akhlak kami ya Allah. Seperti mana Kau baikkan kejadian kami ya Allah, yang telah Kau baikkan, keelokkan akan kejadian tubuh badan kami ini ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami hamba yang sentiasa bersyukur atas nikmat-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jangan Kau keluh kesahkan kami dengan segala urusan dunia ya Allah. Kau selesaikan, Kau mudahkan segala urusan dunia atas kami ya Allah. Rezeki kami dunia dan akhirat kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.